Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Madiha Ili bersama rakan-rakan penulis akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Keberkesanan Sumber bagi Orang Kurang Upaya Penglihatan di Kuala Lumpur. Orang kurang upaya OKU merupakan seseorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang sama ada dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera yang bila berhadapan dengan pelbagai halangan, mungkin mereka tak dapat melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat. Manakala golongan OKU penglihatan merupakan golongan yang mempunyai penglihatan yang terhad sama ada sebelah mata atau kedua-dua belahnya. Menurut Muhammad Ibrahim 2018, OKU penglihatan terbahagi pada 3 kategori iaitu kategori B1, B2 dan B3. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran ataupun halangan yang OKU penglihatan hadapi khususnya bila berhadapan dengan masyarakat. Seterusnya, tinjauan literatur. Tajuk kajian PAS yang pertama ialah penyediaan fasiliti orang kurang upaya OKU di institusi pengajian tinggi di kawasan Lembah Kelang yang ditulis oleh Muhammad Nur Hafiz Ahmad et al. Hasil kajian menulis tentang antara halangan yang dihadapi oleh orang kurang upaya penglihatan di IPT ialah yang pertama, ketiadaan laluan railing. Yang kedua, bangunan tidak mempunyai lift. Yang ketiga, sukar untuk mengakses maklumat seperti accessibility talkback laptop dan kurangnya bahan bacaan braille. Yang keempat, mereka terpaksa bergantung kepada rakan-rakan untuk berurusan dan bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan. Tajuk kajian lepas yang kedua ialah peranan sistem sokongan komuniti, pendidikan dan industri terhadap OKU penglihatan di Malaysia yang ditulis oleh Izzuddin Pisol et al. Hasil kajian menulis tentang peranan sistem komuniti ialah mewujudkan khidmat sukarelawan membaca buku supaya dapat membantu komuniti orang buta mempelajari dan mendalami ilmu yang ingin dipelajari. Sistem sokongan dari segi pendidikan pula, Universiti Sains Islam Malaysia USIM menawarkan subjek aplikasi Braille dalam pengajian Quran Sunnah di mana pelajar diajar huruf Braille dalam tulisan bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Seterusnya, peranan sistem sokongan dari segi industri pula, Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia merupakan persatuan yang mendapat kelulusan untuk membuat Al-Quran Braille yang turut disemak oleh Kementerian Dalam Negeri KDN dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Tajuk kajian lepas yang ketiga ialah pengalaman mencari pekerjaan dan pengalaman bekerja dalam kalangan orang kurang upaya penglihatan di Lembah Kelang yang ditulis oleh Zainora Mohammed et al. Hasil kajian menulis tentang antara alasan mengapa syarikat tidak menerima pekerja OKU ialah kerana syarikat tidak dapat menyediakan kemudahan untuk OKU kerana kosnya yang tinggi. Bagi mereka yang bekerja pula, rata-rata mereka mendapat layanan yang baik dari rakan sekerja. Namun, mereka kurang mendapat peluang untuk meningkatkan kemahiran dalam pekerjaan. Oleh itu, Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan program persediaan untuk memasuki alam pekerjaan di peringkat sekolah menengah dan program latihan OKU yang diteruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan harapan program ini dapat memberi peluang kepada mereka yang cacat penglihatan untuk menceburi pelbagai bidang di dalam alam pekerjaan. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong suatu kajian. Tujuan metodologi ialah untuk memahami dengan lebih luas tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Selain itu juga, metodologi kajian juga menggunakan kemahiran penilaian keperluan bagi mendalami kajian yang dijalankan dan memastikan objektif kajian dapat dicapai. Reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu kaedah temu bual bersama individu iaitu orang-orang OKU kurang penglihatan. Kajian analisis kandungan diaplikasikan oleh pengkaji dalam mencari bahan-bahan berkaitan kurang upaya penglihatan. Selain itu juga, soalan-soalan dirangka terlebih dahulu dan disemak oleh penyelia. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan mengumpas maklumat tentang golongan orang kurang upaya. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data bagi kajian ini adalah menggunakan set soalan yang telah dirangka sendiri dan disemak oleh penyelia. Temu bual dan pemerhatian juga telah dijalankan melalui dalam talian aplikasi Zoom untuk memperoleh data yang lebih tepat. Masa dan tempat temu bual telah ditetapkan bersama-sama agar pengkaji dan informan supaya temu bual dapat dijalankan dalam keadaan yang selesa dan bersedia.
sampel kajian iaitu 2 wakil OKU daripada OKU Penglihatan melalui Organisasi Yayasan Orang Buta Malaysia YOBM dan 2 orang wakil lagi daripada Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia PERTIS. Pengumpulan data. Data-data kajian dan maklumat kajian diperoleh dan dikumpulkan daripada sumber tekstil yang terdiri daripada buku, artikel dan kajian-kajian lepas. Kebanyakan sumber rujukan atau pengumpulan data bagi kajian ini diperoleh daripada perpustakaan dan laman sesawang yang berautoriti serta melalui kaedah temubal yang dijalankan bersama dengan 2 wakil OKU Penglihatan melalui Organisasi Yayasan Orang Buta Malaysia YOBM dan Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia PERTIS. Baiklah, bagi bahagian hasil kajian yang ingin difokuskan adalah berkaitan dengan sumber iaitu sumber dalaman dan luaran, latar belakang informan, sejauh mana organisasi OKU Penglihatan di Kuala Lumpur berfungsi serta apakah kebolehan serta cabaran yang ada pada OKU Penglihatan. Bagi latar belakang informan, terdapat 4 orang, iaitu 3 daripadanya adalah di bawah kategori B1 manakala hanya seorang di bawah kategori B2. Hasil kajian yang seterusnya adalah berkaitan dengan kefungsian organisasi. Di sini, kefungsian organisasi terbukti menyediakan khidmat untuk membantu OKU Penglihatan dalam kursus latihan dan khidmat sokongan, bimbingan kerjaya dan penempatan pekerjaan serta ada juga melakukan penyelidikan atas perkara-perkara yang bersangkutan dengan OKU Penglihatan. Baiklah, hasil kajian seterusnya akan membincangkan tentang kebolehan dan cabaran OKU Penglihatan. Antara kebolehan mereka adalah mereka boleh bekerja dan boleh juga menggalas tanggungjawab. Dan mereka juga mempunyai semangat serta motivasi yang tinggi. Mereka juga mempunyai pengetahuan tentang teknologi-teknologi yang menjadi alat bantuan serta OKU Penglihatan juga boleh belajar, boleh mendapatkan pendidikan yang baik serta keputusan yang cemerlang. Antara cabaran-cabarannya pula adalah mereka agak sukar untuk masuk ataupun bekerja ke dalam sektor swasta. Ini bersangkut paut dengan stigma masyarakat, terutama sekali majikan. Serta antara cabaran lain juga ialah mereka majoritinya tidak dapat melanjutkan pengajian ke tahap yang lebih tinggi. Dan seterusnya, ada yang sukar mendapatkan bahan bacaan dalam tulisan Braille serta sumber kewangan yang tidak mencukupi untuk mereka membeli alat bantuan teknologi. Baiklah, beralih kepada bahagian perbincangan. Organisasi yang memberi khidmat kepada orang kurang upaya OKU Penglihatan ini dilihat sentiasa kehadapan dalam memberi bantuan kepada OKU Penglihatan sama ada dari segi pengetahuan, sokongan dan kesedaran kepada masyarakat celik. Organisasi ini juga menyediakan peluang pekerjaan yang bertepatan dengan kemampuan OKU Penglihatan. Dan kekuatan yang dimiliki OKU Penglihatan membuktikan mereka juga mampu untuk mencipta kejayaan. Dan ini dibuktikan dengan penglibatan aktif sebilangan individu OKU Penglihatan dari peringkat sekolah hinggalah ke alam pekerjaan. Yang ketiga adalah kelemahan yang dilalui OKU Penglihatan ini pula dilihat berpunca dari faktor kurangnya kesedaran daripada peringkat masyarakat hinggalah peringkat kerajaan. Dan kurangnya sumber di sekeliling seperti tidak mempunyai sistem sokongan yang maksima telah mewujudkan pelbagai stigma terhadap golongan OKU. Kemudahan OKU yang disediakan di beberapa bangunan atau tempat awam tidak dibina mengikut kesesuaian. Seterusnya menyukarkan mereka untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Perkara ini juga boleh menjadi sebab mengapa kurangnya motivasi sebahagian besar dari mereka untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi selepas tamat sekolah menengah. Media juga dilihat kurang kehadapan dalam mengetengahkan maklumat-maklumat penting berkaitan OKU Penglihatan. Maklumat yang dikira sangat penting untuk media ketengahkan ialah berkaitan dengan cara-cara yang tepat dan betul dalam memberi bantuan kepada OKU Penglihatan. Di zaman yang serba canggih ini, maklumat akan mudah tersebar dengan adanya pihak media yang mampu mempengaruhi masyarakat sama ada di saluran media massa ataupun media sosial. Rumusan dan cara
Hak bagi pembangunan OKU penglihatan dilihat kurang diberi perhatian, masalah ekonomi, taraf hidup dan kurangnya kesedaran dalam kalangan ahli masyarakat. Bantuan kemudahan yang disediakan oleh NGO, kerajaan sedikit sebanyak dapat membantu ekonomi OKU. Daripada bantuan-bantuan tersebut, kemudahan yang disediakan oleh pihak NGO dan kerajaan dapat membantu komuniti OKU penglihatan dalam meneruskan kehidupan sekaligus membuka mata rakyat Malaysia untuk lebih peka dengan isu yang berkaitan dengan komuniti ini. Cadangan kerjasama yang kuat dalam kalangan organisasi-organisasi NGO, kerjasama mampu untuk membawa perubahan yang produktif dan positif. Menyediakan akses di persekitaran fizikal berkonsepkan reka bentuk sejagat seperti syarikat penyelenggaraan Rapid KL harus kerap selenggara lift untuk OKU untuk kemudahan mereka. Program membentuk tahunan antara NGO dan kerajaan yang tahu hikmat OKU. Ahli tertinggi NGO dan ahli tertinggi kawasan kejiranan harus memainkan peranan yang sangat penting dan mengajak semua kejiranan untuk membuka mata mereka supaya mereka tahu dan dapat membantu golongan ini. Banyakkan buku Braille di sekolah dan di IPT dengan menggunakan lebih banyak pusat percetakan Braille. Contohnya macam pakar ataupun syarah boleh memikirkan sesuatu yang baru untuk mencetakkan dan banyakkan buku Braille. Sebarkan maklumat tentang cara melibatkan OKU dalam masyarakat dari segi media massa dan media sosial.